Shalom saudaraku kekasih. Bertemu kembali kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan kongsikan satu lagi tajuk daripada Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk kehidupan yang mempunyai tujuan. Dan dia berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan, sebab sebagai seorang kehidupannya tidaklah terletak dalam kelimpahan hartanya yang dia miliki. Lukas 12 ayat 15. Ada satu kisah popular yang telah diceritakan selama bertahun-tahun dan berulang-ulang kali oleh kerana kesesuaiannya dengan hari ini. Ia menceritakan tentang seorang lelaki yang sangat kaya yang mempunyai ribuan pekerja, tetapi pada suatu hari dia telah mengambil keputusan untuk membunuh diri dengan melemaskan dirinya. Secara kebetulan ada seorang pemuda yang ternampak kejadian itu dan dia sudah mengenali orang kaya itu selama lebih 20 tahun. Dia bergegas ke tempat kejadian dan tepat pada masanya. Dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia menarik orang kaya itu ke tebing. Ketika mereka berdua terdampar di tebing, sambil tercungap-cungap, orang kaya itu berkata, "Kenapa kamu menyelamatkan aku? Kamu hanya menyumbangkan kekecewaan dalam hidupku." Pemuda itu sangat terkejut dan dia berkata, "Tetapi Tuan, mengapa kamu ingin mati? Keluargamu adalah perkara yang terbaik di bandar. Kamu dikenali ramai dalam komuniti dan semua orang mengasihi kamu." Orang kaya itu membalas, "Itulah masalahnya. Aku telah hidup untuk semua orang. Aku sudah memberikan pekerjaan kepada beribu-ribu orang. Aku telah menjana wang untuk semua orang. Aku telah membuat orang ramai menjadi gembira. Tetapi aku tidak sendiri dan tak pernah gembira." Ia tidak berbaloi. "Kamu sepatutnya membiarkan aku mati lemas." Kemudian dia menarik pemuda itu dekat dengan dirinya sendiri dan berkata, "Anak muda, jangan jadi seperti aku. Aku seorang yang gagal. Sungguh menyedihkan. Tetapi inilah situasi yang dialami oleh orang ramai. Jangan terbawa-bawa dengan simbol kekayaan dunia. Contohnya, seseorang yang telah dibesarkan dengan perwatakan yang baik sepanjang hidupnya, tetapi oleh kerana cita-cita yang tinggi untuk kemasyhuran dan kekayaan, dia membuang reputasi dan perwatakannya yang baik itu untuk menjadi seorang penjenayah. Dia fikir itu adalah cara yang paling mudah. Ini kerana dia fikir dia tidak menyesuaikan dirinya mengikut taraf masyarakat pada zamannya. Maka dia adalah seorang yang gagal. Tetapi manusia tidak dinilai berdasarkan apa yang dia miliki. Saudara-saudari, ingatlah kata-kata Yesus. Bagi seseorang, kehidupannya tidaklah terletak dalam kelimpahan hartanya yang dia miliki. Perkara yang paling penting dalam hidup adalah untuk menemukan tujuan kamu dan memenuhinya. Ia bermula dengan menjalani kehidupanmu untuk Yesus. Melakukan perubahan dengan Injil, itulah kehidupan yang bermakna.
Baiklah saudara-saudari, marilah bersama saya membuat pengakuan. Aku mempunyai kehidupan yang berjaya, kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Aku membuahkan hasil dan produktif, gairah tentang kerajaan Allah dan pemerintahannya di bumi dan di dalam hati manusia. Aku menghasilkan pekerjaan dan hasil yang memuliakan Allah. Dan dengan kuasa Roh Kudus, aku mencapai semua perkara yang telah direncanakan oleh Allah untuk aku capai. Dan aku mempunyai segala apa yang aku perlukan untuk memenuhi takdirku dalam Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Di sini ada renungan tambahan untuk rujukan kita bersama. Yang pertama, Mazmur 62 ayat 10. Yang kedua, Lukas 16 ayat 15. Yang ketiga, 1 Timotius 6 ayat 6 hingga 7. Dan yang terakhir, Ibrani 13 ayat 5. Baiklah saudara-saudari, bertemu lagi kita di lain hari. Terima kasih. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.